Jadi seperti mana yang kita tahu, hari ini ada pengumuman pengumuman yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu Ketua Pembangkang, mengumumkan bahawa beliau sudah pun mendapat tarikh untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong, iaitu pada hari Selasa depan 13 hari bulan. Dan kunjungan itu adalah untuk mempersembahkan senarai ahli parlimen yang mana dikatakan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Jadi kita pun memang tak tahulah senarai nama tu. Walaupun ada senarai nama yang keluar tu, tapi itu tidak sahih kerana kita tak tengok senarai nama yang sebenarnya daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi itu berita yang hari ni memang kita semua tengok, kita tahu, dan pelbagailah persepsi ataupun kata-kata daripada rakyat, daripada orang politik, yang mana ini satu lagi kegilaan politik yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada yang komen kata, kalau Anwar Ibrahim ada numbers, apa salahnya? Kalau Anwar Ibrahim mendapat sokongan majoriti ahli parlimen, apa salahnya? Sama juga macam mana Tan Sri Muhyiddin Yassin dapat sokongan majoriti ahli parlimen tempoh hari. Walaupun ini yang dikatakan oleh sebilangan daripada anda semua, tetapi saya nak tegaskan di sini, isu pokok di sini adalah, ini bukan soal Anwar semata-mata. Ia soal berkenaan dengan DAP. Kita tidak mahu DAP berada lagi dalam kerajaan. Dan seperti mana yang kita tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, dia bersekongkol dengan DAP. Dan DAP hari ini pun senyap. Sebab apa? DAP tidak sabar-sabar untuk menjadi kerajaan semula. Boleh tengok kenyataan pemimpin DAP. Semua senyap. Sebab apa? Mereka masing-masing dalam keadaan gembira kerana 13 hari bulan penuh sokongan Anwar Ibrahim, bermakna DAP akan dibawa sekali lagi menjadi kerajaan. Jadi ini ada beza apabila ahli parlimen UMNO, ahli parlimen PAS, ahli parlimen GPS membuat sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menjadi Perdana Menteri. Dan ini berbeza kalau orang cakap hari ini tak sama, sebab yang hari ini bukan soal Anwar semata-mata, tetapi dia datang dengan pakej yang mana Anwar akan bawa DAP duduk dalam kerajaan. Jadi ini perkara yang saya minta untuk mana-mana yang kata tak ada beza dengan tempoh hari, ada beza, sangat jauh beza. Tambah kegilaan lagi adalah dengan keadaan COVID hari ni. Kalau kita tengok daripada peningkatan COVID ni, tak mustahil, walaupun hari ni dah turun 300 lebih, tetapi tidak mustahil COVID ini akan menggila dan mula mengganas dalam gelombang kedua yang ada hari ni. Ini bukan sebab kluster politik, tetapi ini sebab apa yang kita dah didedahkan, kita dah dipertontonkan oleh Kementerian Kesihatan tentang kluster-kluster yang ada, terutama di Benteng, dan yang latest ni adalah di Kelang. Jadi apa yang berlaku di Kelang hari ni, besok PKP dia, kita tidak tahu sejauh mana wabak itu berjaya dikekang, ataupun kita tidak berjaya untuk mengekang penularan wabak COVID-19 ini di Mukim Kelang. Jadi ini satu perkara yang sebenarnya telah memberikan gambaran awal kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa skala serangan COVID ini dijangka akan menggila bermula pada bulan ini. Ini saya bukan ahli nujum, tetapi saya melihat dengan apa yang berlaku di Kelang ini, tidak mustahil jika kita gagal untuk mengepung wabak ini di Kelang, dia akan menyebabkan wabak ini tersebar yang mana akan menyerang negeri Selangor, wilayah Kuala Lumpur dan sekitar. So boleh bayangkan kalau COVID ini berjaya menakluk negeri Selangor, sudah pastilah ekonomi akan lumpuh dan banyak perkara-perkara yang akan menjadikan rakyat tension, dan seterusnya mungkin akan ada yang membuat perkiraan di luar batasan. Faham lah kan, macam mana yang berlaku di US apa semua. Jadi ini kita harap tak berlaku, kita harap perkara ni dapat dielakkan. Namun inilah sebenarnya yang akan menguji rakyat Malaysia sekali lagi, menguji rakyat Malaysia sekali lagi. Dalam waktu kita berperang dengan COVID, kita berhadapan dengan politikus yang gila kuasa nak jadi Perdana Menteri. Guys, ini perkara yang serius, ini bukan perkara main-main. Sebab yang menjadi mangsa kelak adalah rakyat Malaysia, yang menjadi beban adalah rakyat Malaysia. Ini juga yang berlaku di Sabah.
Terima kasih kepada Datuk Seri Zahid Hamidi, terima kasih kepada Presiden UMNO, Presiden Barisan Nasional, sebab dah mengeluarkan kenyataan bahawa Barisan Nasional tidak bertanding pada PRK Batu Sapi. Bermakna Datuk Zahid Hamidi, kepimpinan UMNO, kepimpinan Barisan Nasional, termasuklah kepimpinan Barisan Nasional Negeri Sabah, mendengar suara rakyat yang mana tidak mahu BN bertanding pada PRK Batu Sapi ni. Saya daripada awal lagi, saya dah keluarkan kenyataan BN tidak perlu bertanding di Batu Sapi, kerana berilah kursi tersebut kepada warisan. Sebab sekarang ni pun warisan penyandang. Jadi kalau warisan yang menang tanpa bertanding pun tidak ada masalah. Dia tak dapat ubah apa-apa pun. Jadi apa yang dibuat oleh Datuk Zahid Hamidi, keputusan yang dibuat oleh Datuk Zahid Hamidi, kita ucapkan terima kasih dan kita sokong 100%. Dan inilah juga yang seharusnya dibuat oleh parti-parti lain, yang mana PRK Batu Sapi ini kita berikan saja kepada warisan kerana dia adalah penyandang pada hari ini. Guys, saya tahu ada yang komen besok minggu depan ada ahli UMNO yang menyokong Anwar Ibrahim. Memang keluar cerita ahli UMNO ni, pemimpin UMNO ni, MP UMNO ni yang menyokong Anwar Ibrahim. Saya nak tegaskan sekali lagi, sepanjang ini UMNO tidak pernah bekerja sama dengan Anwar Ibrahim dan DAP. Tak pernah. Institusi UMNO itu tidak pernah bekerja sama dengan DAP ataupun Anwar Ibrahim. Tak pernah. Tidak pernah berlaku. Jadi bila kata hari Selasa nanti, kalau Anwar ada membawa nama ahli parlimen UMNO, bermakna itu adalah individu. Itu bukan parti. Bukan. Kerana parti UMNO tidak akan pernah untuk bekerjasama dengan DAP dan Anwar Ibrahim. Ini fakta, guys. Saya minta tolong dengan semua, sebab ada yang kata kalau berlaku punca ni adalah punca daripada UMNO. Saya nak minta tolong dengan semua. Saya nak minta tolong. UMNO dah berkorban banyak dah. UMNO dengan PAS melakukan pengorbanan yang cukup banyak selepas kalah pada PRU ke-14 tempoh hari. Kita dah buktikan dah. Malah membentuk Kerajaan Perikatan Nasional ini, UMNO berkorban. Yang mana ahli parlimen UMNO yang lompat kepada PBBM pun lompat dengan keadaan marah. UMNO ni akar umbi yang marah, ahli parlimen ini lompat meninggalkan UMNO. Jadi bila membentuk Kerajaan Perikatan Nasional, UMNO menerima kerana kepentingan rakyat dan negara ni. Itu je. Demi kepentingan rakyat, UMNO berkorban. UMNO menerima PBBM yang apa tak kata pada UMNO. Dan malah hari ini pun, sampai hari ini pun, walau banyak adu domba dilemparkan, walaupun banyak kata-kata yang dilemparkan, dituduh ke atas UMNO ni, UMNO masih lagi berada bersama-sama dengan PAS dan PBBM serta GPS dalam kerajaan yang ada hari ini. Masih ada, guys. Jadi saya minta hentikanlah cerita-cerita bahawa UMNO nak khianat. UMNO tak ada. UMNO tak pernah khianat. UMNO tak pernah mengkhianati pun. Walaupun PBBM yang lompat ni daripada UMNO ni mengkhianati UMNO, UMNO tak balas dendam pun. UMNO bersama dalam kerajaan hari ni. Ini fakta, kan. Jadi saya minta hentikan cerita-cerita macam gini. Begitu juga dengan Datuk Seri Zahid Hamidi ni. Orang cakap sebab Datuk Zahid Hamidi ni dulu dia ni kawan Anwar Ibrahim. Datuk Zahid Hamidi nak lepaskan tengkolok dia pasal kes dia. Tengkok dia ni, tengkolok pula. Nak lepaskan tengkok dia pasal kes dia. Ada orang cerita Datuk Najib pun sama sokong Anwar Ibrahim sebab nak lepaskan kes dia. Saya nak minta tolong dengan semua untuk kita berfikir dengan logik akal. Kalau nak fikir nak lepaskan kes dia, Datuk Zahid ke Datuk Najib, waktu zaman Mahathir lagi dah buat sokongan kepada Mahathir, tetapi perkara tu tak berlaku. Sebagai contoh macam Datuk Zahid Hamidi, sebelum dituduh di mahkamah lagi dah diugut macam-macam, pun Datuk Zahid Hamidi tak berganjak, masih bersama UMNO dan tidak tunduk kepada ancaman yang dibuat oleh Tun Mahathir. Ni real, guys. Begitu juga dalam keadaan hari ni. Tidak ada sebab untuk Zahid Hamidi ni nak pergi jilat Anwar Ibrahim. Dalam politik ni memang kawan. Semua orang kawan. Saya kawan dengan Syed Saddiq, berkawan. But politik is politik. Jadi apa yang hari ni orang cerita Zahid Hamidi dah jual UMNO kepada Anwar Ibrahim, itu tak betul. Itu fitnah. Sebab apa yang kita tahu hari ni, apa yang Akar Umbi cakap hari ni, mana-mana pemimpin UMNO yang menyokong Anwar Ibrahim, kita minta tindakan diambil ke atas mereka. Ini jelas. Sebab UMNO tidak akan bekerja sama dengan Anwar Ibrahim dan DAP.
apatah lagi DAP ni. Jadi hentikan. Saya minta maaf lah, bukan saya sebab saya totok UMNO, saya nak pertahankan UMNO semata-mata, tidak. Tetapi apa yang berlaku ni saya kena ceritakan kepada semua. Setidaknya ada yang faham, ada yang boleh berfikir dengan baik, dan ada boleh berfikir dengan waras bahawa apa yang berlaku hari ni bukan disebabkan UMNO, tetapi disebabkan perebutan kuasa antara Mahathir dan juga Anwar Ibrahim. Ini jelas kan. Seperti mana yang berlaku ni 2-3 hari nanti ni, minggu depan ni, ini adalah perebutan kuasa yang mana Anwar Ibrahim ni tak sabar-sabar nak jadi Perdana Menteri. Bukan sebab UMNO, bukan, tetapi sebab Anwar Ibrahim, sebab PKR, yang kerja mereka ni kemaruk tak lain tak bukan nak jadi Perdana Menteri Malaysia. Jadi ni guys, saya ceritakan dengan semua supaya boleh sedikit banyak boleh terima apa yang saya sampaikan. Orang tanya dengan saya, kata, kalau Anwar ada numbers macam mana? Kalau betul, let's say kita katalah Anwar ada numbers, let's say dengan kata 121 wali parlimen. Ya, mungkin Anwar betul ada numbers, mungkin. Sebab cerita yang saya dapat pun macam Anwar ada numbers. Okay? Anwar ada 121 wali parlimen. Dia menghadap dari Tuan Agong hari Selasa, dia persembahkan kepada Tuan Agong, dia ada cukup majoriti, yang mana ada 121 wali parlimen dengan dia. Di sinilah kita akan melihat kebijaksanaan yang di-Tuan Agong dalam hal ni. Jadi saya berpendapat dalam waktu COVID hari ni yang menggila ni, yang mana COVID ni mungkin akan menggila dengan lebih teruk menyerang Lembah Kelang, saya rasa, saya berpendapat bahawa berkemungkinan besar kalau hari Selasa nanti Anwar Ibrahim tunjuk dia ada numbers, mungkin Yang di-Pertuan Agong akan menasihati Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk tunjukkan sokongan majoriti ahli parlimen pada pada sidang Dewan Rakyat yang tak silap saya 2 hari bulan 11. Bermakna 2 hari bulan 11, tak sampai sebulan dari sekarang, sidang Dewan Rakyat penggal ketiga akan bersidang 2 hari bulan. Jadi kalau biasa ikutkan 2 hari bulan tu adalah titah Yang di-Pertuan Agong, dan 3 hari bulan adalah perbahasan titah Yang di-Pertuan Agong. Jadi berkemungkinan besar 3 hari bulan Anwar akan buat usul sokongan ahli parlimen kepada dia. Jadi kita mungkin akan dapat melihat berapa ramai ahli parlimen, siapa ahli parlimen yang sokong Anwar Ibrahim mungkin pada 3 hari bulan 11 2020 ni. Ini just saya berfikir, sebab saya rasa tak mungkin kalau kata Anwar ada number sekalipun, tetapi nak bawa ahli parlimen jumpa dengan Yang Agong seorang-seorang dalam waktu COVID hari ni dengan ada yang kuarantin, agak sukar. Tetapi mungkin akan dibawa kepada sidang Dewan Rakyat bulan hadapan dan ditunjukkan kepada kita semua, termasuk kita semua, adakah benar Anwar ada numbers, Anwar dapat cukup majoriti ahli parlimen. Mungkin yang ini saya berfikirlah kan. Walau bagaimanapun, ada orang cakap, dia kata kalaulah kata Muhyiddin Yassin, macam saya tulis tadi, dia hilang sokongan majoriti ahli parlimen, adakah Tan Sri Budi Yassin akan membubarkan parlimen? Jadi perkara ni dah berlaku di Sabah. Apabila Musa Aman membuat gerakan ambil adun-adun ni semua dan menghadap TYT bahawa Musa Aman cukup majoriti untuk menjadi Ketua Menteri Sabah. Tetapi pada waktu itu Shafie Apdal merupakan Ketua Menteri telah menghadap TYT dan memohon untuk pembubaran Dewan Undangan Negeri Sabah. Dan TYT telah berkenan untuk pembubaran DUN, dan itulah berlakunya pilihan raya negeri Sabah. Jadi perkara yang sama mungkin juga boleh berlaku dalam negara kita, yang mana jika benar Tan Sri Muhyiddin Yassin menghilang sokongan majoriti ahli parlimen, dia boleh untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk memohon perkenan pembubaran parlimen. Boleh. Cuma sekali lagi kita tak tahu, dan kita harap kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong dalam perkara ini. Seperti mana yang kita tahu, Agong kita ni Agong yang bijaksana, Agong yang baik, Agong yang disukai rakyat, disayangi rakyat. Jadi sudah pastilah, kalaulah andai kata Anwar betul ada numbers, cukup majoriti sokongan ahli parlimen, pada 3 hari bulan nanti Tan Sri Muhyiddin Yassin hilang sokongan majoriti ahli parlimen, tetapi Agong kita akan membuat satu keputusan yang mungkin lebih baik untuk menyelamatkan rakyat dan negara ni. Sebab
dalam waktu Covid hari ni, dengan sentimen yang kat bawah hari ni bercakap, kalau ada pilihan raya, ramai yang tak nak keluar mengundi, ramai yang tak nak ikut. Mungkin peratusan pengundi keluar pun tak banyak macam Sabah, mungkin lebih teruk. Orang muda pun dah semak dengan politik, ramai yang tak akan keluar mengundi. Dan kalau pilihan raya pun tak memberikan apa-apa kesan untuk, orang cakap, tak ada. Walaupun perebutan politik ni berlaku, tapi tak bagi kesan pun. Jadi kita harap Yang Tuan Agong kita yang bijaksana ni akan membuat satu keputusan yang penting, bukan saja untuk siapa yang dapat majoriti sokongan ahli parlimen, tetapi untuk rakyat dan negara ni. Jadi guys, saya minta tolong dengan semua. Apa pun sekali situasi dia, kita bertenang. Macam saya selalu pesan, korang kerja je cari duit, korang hidup macam biasa. Yang hal politik ni, biar orang politik yang buat keputusan ni. Biarlah dia nak berasak ke, nak bergaduh ke, biarlah. Jadi aku sebagai penyampai yang selalu buat FB Live, apa yang aku boleh kongsikan, aku kongsikan dengan korang. Kalau salah, salah lah. Itu salah daripada aku. Kalau betul, betul lah. Dan apa yang aku cakap, apa yang aku kongsikan ni, korang tak perlu percaya pun. Korang boleh fikir sendiri, korang boleh nilai sendiri. Cuma, apa yang pasti, wabak COVID-19 ini sudah pasti akan menggila dalam masa beberapa dekat ini. Sebab bila dia dah menyerang Kelang, bermakna wabak COVID ini serius, yang mana akan melanda Lembah Kelang. Walaupun sekarang ni mukim Kelang saja, tetapi tak mustahil ia akan merebak hingga ke seluruh Lembah Kelang. Ditambah dengan suasana politik hari ni yang Anwar Ibrahim kemaruk nak kuasa ni. Jadi inilah, rakyat boleh nilai, rakyat boleh fikir, rakyat boleh buat keputusan yang mana kalau kata dibubarkan parlimen, sama ada rakyat nak ajar orang tersebut ataupun tidak. Jadi inilah perkongsian aku malam ni untuk yang tengok video ni. Terima kasih guys, 4,000 malam ni. Terima kasih. Okey, jadi sekarang ni sesi Q&A. Ada soalan saya jawab, yang mana saya boleh jawab, saya jawab. Okey.